Soalan 2, cari julat nilai X bagi 5 kurang daripada 2X kuasa 2 tambah X tambah 4 dan 2X kuasa 2 tambah X tambah 4 kurang daripada 10, dan seterusnya selesaikan ketersamaan 5 kurang daripada 2X kuasa 2 tambah X tambah 4 kurang daripada 10. Untuk menyelesaikan soalan pertama, yaitu cari julat nilai X, kita pindahkan 5 ke bahagian ini untuk membuat kaedah pemfaktoran, dan kita akan memperoleh X adalah 1/2 dan negatif 1. Oleh sebab persamaan ini lebih daripada kosong, kita akan ambil pada bahagian atas. Maka julat nilai X adalah X kurang daripada negatif 1 dan X lebih daripada 1/2. Kemudian persamaan yang seterusnya, gunakan cara yang sama. 10 pindah ke bahagian ini, dan kemudian kita boleh faktorkan dan akan mendapat nilai X sama dengan 3/2 dan X sama dengan negatif 2. Oleh sebab persamaan ini kurang daripada kosong, kita akan ambil pada bahagian bawah. Kemudian julat nilai X adalah X lebih besar daripada negatif 2 dan lebih kecil daripada 3/2. Kemudian menyelesaikan ketersamaan, maka kita harus mencari persilangan daripada ketersamaan yang di atas, yaitu X lebih besar daripada negatif 2, kecil daripada negatif 1, atau X lebih besar daripada 1/2 dan kecil daripada 3/2. Seterusnya soalan 3E, jika punca kuasa 2 7X sama dengan punca kuasa 2X tambah punca kuasa 2 3, cari nilai X dalam bentuk yang telah diberikan ini. So, daripada persamaan tersebut, kumpulkan X pada satu bahagian, faktorkan X, kemudian punca kuasa 27 tolak punca kuasa 2 dipindahkan ke bahagian sebelah menjadi bahagi, kemudian didarabkan dengan set konjugatnya, dan akan memperoleh jawapan dalam bentuk yang diminta. Sama. Kemudian soalan B, cari nilai P yang memuaskan persamaan berikut. So, dia mau kita menjadikan P sebagai pekali. Kemudian saya menukarkan asas logaritma itu menjadi log PQ. PQ sama dengan bahagi log PQP. Dan di sini saya gunakan cara yang sama. Kemudian ini sama. Jadi saya jadikan 1. Kemudian 4 log PQP tambah 4 log PQQ. Kemudian saya faktorkan 4. Kemudian log PQP tambah log PQQ. Itu saya jadikan darab. Jadi sama seperti di atas, nilainya menjadi 1. Jadi nilai P adalah sama dengan 1. Kemudian soalan 6, Raja 1 menunjukkan sebahagian daripada graf Y melawan X bagi persamaan Y sama dengan P kuasa X Q, dengan keadaan P dan Q ialah pemalar. Lukiskan garis lurus log 3Y melawan X. Seterusnya tanda dan nyatakan koordinat bagi titik-titik yang sepadan dengan A dan B. Daripada koordinat A dan B, saya buat jadwal untuk memplotkan titik-titik itu ke dalam graf log 3Y melawan X. So, daripada titik B, log 39 bersamaan dengan 2, dan log 327 bersamaan dengan 3. Kemudian nilai X saya masukkan sahaja sebab dia tidak mengalami perubahan, yaitu B1, E3. Kemudian saya akan dapat
plot graph seperti ini. Kemudian soalan B, dia suruh cari nilai P, hitung nilai P dan Q daripada koordinat A dan B. Koordinat dia adalah 3, 27, masukkan ke dalam persamaan. Dan koordinat B adalah 1, 9, dan masukkan ke dalam persamaan. Kemudian daripada 2, kita akan mendapat bahwa nilai Q adalah sama dengan 9 per P. Kemudian kita mendapat persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama. Selesaikan dan kita akan mendapat P sama dengan punca kuasa 23. P sama dengan punca kuasa 23 dimasukkan ke dalam persamaan yang ketiga untuk mendapat nilai Q. Dan Q adalah 9 per punca kuasa 23. Kemudian soalan 10, diberi Y sama dengan 3X kuasa 2 tolak 2X tambah 3. Soalan E, cari nilai bagi dy over dx apabila x sama dengan 2. So, kita bezakan daripada persamaan yang telah diberikan, yaitu 6x tolak 2, dan masukkan nilai x. So, pembezaan daripada persamaan itu apabila x 2 adalah 10. Kemudian soalan B, peratus perubahan nilai hampir y dalam sebutan M apabila x berubah dari 2 kepada 2 tambah M dengan keadaan M ialah satu nilai kecil. Kemudian saya mencari perubahan kecil x, yaitu 2 tambah M tolak dengan 2, dan perubahan kecil x adalah M. Untuk mencari perubahan kecil y, kita gunakan rumus ini, dy over dx darab dengan perubahan kecil x, yaitu pembezaan telah kita dapatkan di soalan E, yaitu 10, dan perubahan kecil x yaitu M, dan pembezaan kecil y adalah 10M. Kemudian dia soalan ini meminta peratus perubahan nilai hampir y. So, diberi nilai x adalah 2. Jika dimasukkan ke dalam persamaan yang telah diberikan di atas tadi, kita akan memperoleh y adalah 11. Maka peratus perubahan nilai hampir y adalah 10M per 11 darab dengan 100%, dan jawabannya adalah 90.91M peratus. Kemudian soalan 12, berapakah bilangan cara untuk menempatkan 3 budak lelaki dan 4 budak perempuan dalam satu baris yang mengandungi 7 buah kerusi jika 3 orang lelaki duduk bersebelahan. So, 3 budak lelaki dan 4 budak perempuan harus disusun dalam satu baris yang mengandungi 7 buah kerusi dengan keadaan 3 orang lelaki mesti duduk bersama. So, 1, 2, 3 pilih atur di sini, dan kemudian untuk perempuan 1, 2, 3, 4 pilih atur di sini, dan 3 orang lelaki mesti duduk bersama. So, mesti didarab dengan 5 karena dia ada 5 keadaan yang boleh jadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita akan memperoleh sebanyak 720 cara. Kemudian soalan B, dalam sebuah kotak terdapat 10 biji bola, setiapnya adalah berlainan warna. Bola-bola ini dibahagikan kepada 2 budak lelaki dengan keadaan setiap budak mendapat sekurang-kurangnya 4 biji bola.
Cari bilangan cara bola-bola tersebut dapat dibahagi antara dua budak lelaki itu. So, sekurang-kurangnya seorang budak mesti mendapat 4 biji bola. Dan bola yang paling sedikit adalah 4. So, apabila seorang budak lelaki telah mengambil 6 bola, maka tinggal 4 bola yang daripada 10 bola di dalam kotak tersebut. Jadi 10 si 6 darab dengan 10 si 4 sama dengan 210 cara. Kemudian apabila seorang budak mengambil 4 bola, jadi tinggal 6 bola daripada 10 bola di dalam kotak tersebut. Jadi 10 si 4 darab dengan 6 si 6 sama dengan 210 cara juga. Dan terakhir adalah 10 si 5. Apabila seorang budak mengambil 5 bola, maka tinggal 5 bola daripada 10 bola dalam kotak tersebut. Jadi 10 si 5 didarabkan dengan 5 si 5 dan sama dengan 252 cara. Maka jumlah keseluruhan cara yang mungkin berlaku adalah sebanyak 672 cara. Kemudian soalan 8. Dalam raja 3, OPQ ialah sebuah segitiga dengan OP 5X dan OQ Y. R dan S ialah dua titik masing-masing terletak pada garis lurus OP dan PQ. Dengan keadaan OR sama dengan 3/5 OP dan PS sama dengan 2/3 PQ. Soalan E, ungkapkan OS dalam sebutan X dan Y. O ke S. So, laluan yang boleh dilalui adalah OP tambah dengan PS. OP adalah 5X dan untuk mendapat PS daripada persamaan, yaitu PS sama dengan 2/3 PQ. Untuk mencari jalan PQ, kita boleh guna jalan PO tambah OQ, yaitu negatif 5X tambah Y, kemudian darab masuk dan selesaikan, dan kita akan memperoleh 5X tambah 5/3X tambah 2/3 Y. Kemudian soalan B, vektor unit dalam arah RS dalam sebutan X dan Y. So, untuk mencari vektor dia, kita menggunakan laluan RP dan PS. RP ke PS. Dan kita RP adalah 2/5 OP, yaitu 2 daripada 5. OP adalah 5X dan kemudian ditambahkan dengan 2/3 PQ. PS adalah 2 daripada 3 PQ. Kemudian darabkan masuk dan kita akan memperoleh vektor RS adalah negatif 4/3X tambah 2/3 Y. Kemudian untuk mencari vektor unit, kita harus bahagi dengan magnitude vektor tersebut dan akan memperoleh jawaban ini. Soalan terakhir, 14. Selesaikan persamaan 3 cos X kuasa 2X tambah 2 sin 2X sama dengan 0 untuk X lebih daripada 0 dan kurang daripada 360 darjah. Daripada sin 2X, kita gunakan rumus sudut berganda dan kita akan memperoleh 2 sin X cos X. Kemudian kita faktorkan cos X daripada persamaan tadi,
dan kita akan memperoleh ini, dan kita boleh selesaikan. Cos X sama dengan 0, X sama dengan 90 darjah, dan 180 tambah dengan 90 darjah yaitu sukuan yang ketiga, karena pada nilai ini cos adalah positif. Dan kemudian persamaan yang seterusnya 3 cos X tambah 2 sin X sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan 2 sin X ke sebelah menjadi negatif 2. Dan negatif 2 pindah ke bahagian ini, cos pindah ke bahagian ini. Kita akan dapat negatif 3/2 sama dengan sin X over cos X. Dan kemudian kita boleh tukarkan sin X over cos X kepada tan X sama dengan negatif 3/2. Di sini nilai tan X adalah negatif, so dia berada di sukuan yang kedua dan sukuan yang keempat. Sukuan yang kedua kita dapat dengan 180 tolak sudut rujukan yang telah kita peroleh daripada sini. Dan untuk mencari sukuan keempat, kita tolak 360 tolak 56.31 darjah. Dan kita akan mendapat nilai ini. Maka penyelesaian bagi persamaan tersebut adalah X sama dengan 90 darjah, 123.69 darjah, 270 dan 303.69 darjah. Kemudian soalan B, selesaikan persamaan serentak 2 sin dalam kurungan X tambah Y sama dengan puncak kuasa 23 dan 2 sin dalam kurungan X tolak Y sama dengan 1 dengan keadaan kedua-dua X dan Y ialah sudut tirus, yaitu kurang daripada 90 darjah. Kemudian kita pindahkan 2 ke bahagian ini dan sin ke bahagian ini, dan kita akan memperoleh X tambah Y sama dengan 60 darjah untuk persamaan yang pertama. Untuk yang kedua, kita gunakan cara yang sama dan kita akan memperoleh X tolak Y sama dengan 30 darjah untuk persamaan yang kedua. Daripada persamaan 1, kita memperoleh X sama dengan 60 tolak Y untuk mendapatkan persamaan ketiga. Persamaan ketiga dimasukkan ke dalam persamaan kedua, yaitu X digantikan ke dalam persamaan kedua, yaitu 60 tolak Y tambah dengan 30 darjah, dan kita akan memperoleh 60 tolak 2Y sama dengan 30 darjah, dan Y adalah 15 darjah. Kemudian Y 15 darjah dimasukkan ke dalam persamaan yang ketiga untuk mendapatkan nilai X, dan X adalah 45 darjah.